Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak yang dirahmati oleh Allah? Semoga berada dalam keadaan sihat dan dirahmati oleh Allah selalu. Baik, untuk hari ini kita akan mengulang kaji tajuk Taharah dan bahagian-bahagian air. Pelajaran ni kita dah belajar pada awal penggal itu ataupun awal semester itu. Okey, sekarang kita akan ulang kaji terlebih dahulu tajuk Taharah. Kemudian kita akan masuk kepada bahagian-bahagian air. Okey, sekarang kita nak tahu Taharah tu apa? Taharah ialah membersihkan diri dari kotoran atau hadas. Taharah, kita bersihkan diri kita ataupun kita menyucikan diri kita daripada hadas. Ingat, hadas tu dia ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Jadi bila sebut saja taharah, kita kena ingat taharah tu ialah membersihkan diri dari kotoran ataupun hadas. Okey. Kenapa kita perlu melakukan taharah ni? Sebab apa kena buat taharah? Kena lakukan taharah. Kita perlu ataupun mesti melakukan taharah ini sebab kita nak lakukan ibadah. Bila kita nak solat, kita mesti lakukan terlebih dahulu taharah. Okey, faham? Makna taharah mesti lakukan sebab kita nak beribadah. Kita nak beribadah mesti dalam keadaan suci dan bersih. Okey. Lepas tu kita fikir, macam mana kita nak lakukan taharah tu? Cara dia macam mana? Okey, tengok muka surat 31 dalam buku ni. Muka surat 31 dibagi tahu cara-cara taharah mengikut syarak. Cara-cara taharah mengikut ajaran Islam lah. Yang pertama dia cakap wuduk. Wuduk ni kita ambil air semayang. Kita baca niat, kita basuh muka, basuh tangan hingga ke siku, sapu kepala. Kalau ada rajin, dia basuh telinga ni. Lepas tu yang terakhir, dia basuh kaki. Tu wuduk. Cara yang kedua ataupun taharah yang kedua ialah istinja. Istinja ni bila dia buang air kecil ataupun buang air besar, dia sucikan apa yang telah ditetapkan oleh syarak. Kalau dia kencing, dia mesti sucikan tempat dekat mana keluar kencing tu. Basuh bersih-bersih. Okay. Lepas tu yang ketiga, taharah juga ialah kita boleh melakukan tayamum. Tayamum, dia cari debu tanah yang suci, dia tepuk-tepuk. Lepas tu dia sapu dekat muka. Lepas tu tepuk yang kedua, dia sapu tangan kanan dan tangan kiri. Itu panggil apa? Itu tayamum. Okey, yang terakhir dia tunjuk kat sini ialah mandi. Nombor 4 tu mandi. Mandi kat sini ialah bermaksud dengan mandi wajib ataupun mandi yang kita mesti lakukan untuk membersihkan diri dari segala kotoran ataupun hadas. Okey. Jadi kita dah tahu taharah tadi ialah kita membersihkan diri kita dari segala kotoran dan juga hadas. Macam mana nak taharah? Kita boleh buat 4 cara tadi. Yang pertama berwuduk, yang kedua istinja, yang ketiga tayamum, yang keempat mandi. Itu adalah taharah. Okey. Seterusnya kita nak tahu hukum dan dalil taharah. Hukum taharah. Hukum taharah atau bersuci adalah wajib. Kalau orang nak solat, dia wajib berwuduk dulu. Kalau tak boleh wuduk, dia mesti bertayamum. Sebab apa? Taharah hukum dia adalah wajib. Mesti dilakukan. Kalau dia tak lakukan taharah, dia tak berwuduk, dia tak bertayamum, maka dia tak boleh lagi nak solat. Faham? Sebab tu hukum taharah ni adalah wajib.
Allah sebut dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai orang-orang yang bertaubat dan Dia menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Maksudnya, bila kita nak menghadap Allah, kita mesti sucikan diri kita dulu. Kita istighfar dulu, kita ambil wuduk dulu, bersih-bersih semua, barulah kita menghadap Allah. Barulah Allah suka. Okey? Sekarang kita masuk bab seterusnya ataupun unit 3, muka surat 35 tu. Ada bahagian-bahagian air. Kenapa kita belajar bahagian-bahagian air ni? Kita belajar bahagian-bahagian air ni sebab air adalah salah satu kegunaan untuk kita melakukan taharah tadi. Contoh di air kita guna untuk apa? Untuk berwuduk ataupun untuk mandi. Sebab tu kita kena belajar bab air ni. Okey, sekarang kita tengok bahagian-bahagian air. Yang pertama, air mutlak. Air yang suci dan boleh menyucikan. Air yang suci dan boleh menyucikan. Maksudnya air itu bersih dan boleh menyucikan. Kalau kita nak berwuduk, kita mesti menggunakan air mutlak. Bahagian air yang kedua, selepas air mutlak, ada air mustakmal. Air yang telah digunakan untuk bersuci. Itu maksud air mustakmal. Yang ketiga, ada air musyammas. Air musyammas yang terdedah kepada cahaya matahari. Ada air dalam bekas, lepas tu kita letak kat tengah panas, matahari memancar terkena air tu. Itu nama dia air musyammas. Air ni dia tak boleh buat berwuduk, nanti mudarat, naik tompok-tompok dekat muka. Sebab tu air musyammas tak boleh digunakan untuk berwuduk. Okey, jenis ataupun bahagian air yang seterusnya, muka surat 36 tu, air mutaghayyir. Air yang telah berubah sifatnya. Air Milo. Air Milo tak boleh kita guna untuk berwuduk. Kita boleh guna untuk minum saja. Okey. Yang terakhir, ada air mutanajjis. Air mutanajjis, air yang telah terkena najis. Maksudnya air itu kotor lah. Air kotor kita tak boleh guna untuk buat taharah. Kita boleh guna untuk buat sinar pokok ke, buat baju pokok ke. Itu kegunaan air mutanajjis. Okey, dekat sini kita perlu fahami bahawa ada 5 bahagian air, bermacam-macam bahagian ataupun jenis air. Hanya satu sahaja air yang boleh digunakan untuk mengangkat hadas ataupun untuk melakukan taharah, iaitu air mutlak. Air mutlak ni air yang suci dan menyucikan. Sekarang kita nak tahu apa dia contoh-contoh air mutlak. Tengok muka surat 38 tu. Yang pertama, air pahit. Air pahit macam air pahit kat rumah kita tu. Yang tu air yang boleh kita gunakan untuk mengangkat hadas. Okay. Yang kedua, air hujan. Air hujan yang turun daripada langit tu, yang tu boleh digunakan untuk mengangkat hadas. Lepas tu ada air sungai. Air sungai pun boleh digunakan untuk bersuci ataupun melakukan taharah. Seterusnya ada air salji. Air salji boleh juga untuk digunakan untuk taharah. Lepas tu ada air laut. Air laut, air kat pantai, air masin tu, yang tu pun boleh digunakan untuk kita melakukan taharah. Lepas tu ada air embun. Air embun macam kita dah belajar dulu, air yang awal pagi tu, dekat pokok-pokok tu ada air embun. Air tu boleh digunakan untuk bersuci ataupun air mutlak. Itu pun sebahagian daripada air mutlak. Yang terakhir, air mata air. Air mata air ni air yang asli daripada bawah tanah, ataupun orang dulu dia buat perigi. Daripada perigi itulah air keluar daripada celah-celah batu, dan air itu digunakan untuk
melakukan taharah, digunakan untuk buat wuduk, untuk mandi, dan macam-macam lagi. Okey. Daripada apa yang kita dah belajar tadi, kita perlu ingat bahawa taharah itu kita membersihkan diri kita daripada kotoran ataupun hadas. Macam mana nak melakukan taharah tadi? Kita boleh berwuduk, kita boleh istinja, boleh tayamum, dan boleh mandi. Kalau kita nak taharah guna air, kita mesti guna air mutlak. Tengok muka surat 38 tu, macam-macam jenis. Ada contoh-contoh air mutlak kat situ. Okey. Ini semua kita dah belajar dahulu. Cuma hari ni untuk kita ulang kaji. Kita nak ingat balik apa yang telah kita pelajari. Bila dah belajar, kita mesti beramal atau lakukan apa yang kita dah belajar. Maksudnya lepas ni kalau kita nak solat, kita mesti melakukan taharah. Kita nak lakukan taharah, kalau nak berwuduk, kita mesti menggunakan air mutlak. Okey, sampai sini dahulu. Jika ada apa-apa soalan, boleh komen di ruangan bawah. InsyaAllah saya akan jawab satu persatu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.